Hai, Assalamualaikum semua pelajar. Apa khabar? Sihat? Okey, kembali kita dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi. Baiklah semua pelajar, kita masih berada dalam subtopik 2.4 iaitu Reka Bentuk Elektronik. Okey, mari kita meneruskan pembelajaran kita iaitu kita akan masuk kepada subtopik baru pada hari ini iaitu kita akan masuk kepada iaitu di akhir pembelajaran ini murid dapat menguasai 2.4.5 iaitu membuat penyambungan litar input dan litar output kepada mikropengawal iaitu microcontroller. Okey, setelah litar simulasi dapat berfungsi, litar input dan litar output dibina dan disambungkan pada papan litar mikropengawal. Iaitu sebelum ini kita hanya melakukan simulasi. Pada peringkat ini kita akan membuat penyambungan pada mikropengawal iaitu di manakah litar input dan litar output akan disambungkan? Di mana lagi? Di papan mikropengawal, sambungan pada papan litar elektronik mikropengawal. Okey, seperti yang kamu dapat lihat, ini merupakan contoh papan mikropengawal iaitu ada output digital, input analog, input digital, output analog. Okey, penyambungan ini akan melibatkan plug iaitu male dan soket iaitu melibatkan female. Okey, seperti yang kamu dapat lihat, yang tajam-tajam ini merupakan male dan yang berbentuk begini merupakan female. Kita masuk kepada langkah-langkah untuk membuat penyambungan litar input dan litar output pada mikropengawal iaitu langkah yang pertama, baca dan fahami lakaran litar skematik. Okey, litar skematik ni yang mana? Yang mana litar skematik ni? Pelajar-pelajar kena ingat balik kita telah mempelajari hari ini pada subtopik 2.4.3. Seperti yang pelajar dapat lihat, ini merupakan salah satu contoh lakaran litar skematik. Okey, langkah yang kedua, sediakan komponen peranti, bahan dan papan litar mikropengawal yang diperlukan. Ini merupakan contoh-contoh peranti yang perlu disediakan iaitu suis tekan tutup, bateri, wayar female, diod pemancar cahaya, perintang, papan mikropengawal dan kita perlu sediakan mana-mana input dan output yang diperlukan mengikut apa yang kita kehendaki. Okey, langkah yang ketiga adalah bina litar input dan litar output. Setelah kita telah sediakan kesemua komponen-komponen peranti dan bahan yang kita perlukan, kita bolehlah terus kepada proses pembinaan litar input dan litar output. Okey, langkah yang keempat adalah sambungkan litar input dan litar output gunakan wayar pelompat soket iaitu wayar female dan plug iaitu male pada papan mikropengawal. Seperti yang cikgu cakap tadi, kita perlu membuat penyambungan komponen dengan papan mikropengawal iaitu wayar female ini kepada male yang terdapat di papan litar mikropengawal. Okey, yang kelima, pastikan litar input dan output dipasang pada plug iaitu male yang betul pada papan mikropengawal. Okey, dalam proses penyambungan ini kita tidak boleh sesuka hati je nak sambung di mana. Dia ada, okey, untuk komponen ini dia perlu dipasangkan di bahagian input, komponen ini perlu dipasangkan bahagian output. Kita pastikan kita pasang dengan betul. Okey, langkah yang keenam iaitu kita perlu semak penyambungan litar yang dilakukan berdasarkan litar skematik. Okey, macam mana kita nak pastikan penyambungan kita betul? Iaitu kita perlu semak kembali lakaran litar skematik kita itu sama ke tak dengan penyambungan yang telah kita lakukan. Okey, seterusnya kita masuk kepada penyambungan litar elektronik. Sebelum membuat penyambungan iaitu plug male pada papan litar elektronik mikropengawal perlulah dikenal pasti terlebih dahulu. Setiap plug male tersebut telah ditentukan jenis peranti yang boleh disambungkan padanya. Okey, mari kita lihat contoh papan mikropengawal ini iaitu di sini merupakan untuk bahagian input analog, litar pengayun, bahagian output digital.
Okey, jika peranti kamu melibatkan input digital, perlulah disambungkan di sini. Tidak boleh disambungkan pada bahagian input analog. Ini juga merupakan output digital. Ini merupakan bekalan kuasa akan disambungkan di bahagian ini. Modul Bluetooth. Okey, kita masuk kepada jenis penyambungan elektronik. Kita masuk terlebih dahulu kepada plug iaitu male. Pada bahagian input melibatkan input analog dan input digital. Iaitu sebagai contohnya input analog, pendera cahaya, pendera jarak, pendera suhu. Okey. Dan yang seterusnya adalah input digital pula adalah switch tekan tutup, switch tekan buka, switch mikro, pendera pergerakan, pendera air. Okey, cuba pelajar ingat balik komponen-komponen yang melibatkan input analog dengan input digital yang telah kita pelajari pada kelas yang lepas. Okey. Seterusnya adalah plug male iaitu output. Pada bahagian output digital pula, sebagai contoh peranti adalah diod pemancar cahaya, pembas, geganti, motor arus terus, LED 12 watt. Okey, seterusnya kita masuk kepada contoh penyambungan litar diod pemancar cahaya berkelip pada papan elektronik mikropengawal. Iaitu bateri 12 watt akan disambungkan kepada soket power 1 ke papan mikropengawal. Iaitu bateri 12 watt akan disambungkan kepada soket power 1 di sini. Soket power 1. Seterusnya switch tekan tutup iaitu satu wayar merah disambungkan kepada 5 watt. Dan satu wayar kuning disambungkan kepada digital input 1. Okey, switch tekan tutup, wayar merah disambungkan kepada 5 watt dan wayar kuning disambungkan kepada digital input 1. Okey, untuk melihat gambar secara lebih jelas, pelajar diminta untuk merujuk kepada muka surat 102. Okey. Seterusnya adalah perintah 1K disambungkan bersama diod pemancar cahaya. Okey, ini diod pemancar cahaya. Perintah 1K akan disambungkan bersamanya. Seterusnya adalah diod pemancar cahaya. Wayar merah disambungkan kepada Dout 1. Dan wayar hitam disambungkan kepada JND. Ini merupakan penyambungannya. Merah Dout 1. Manakala hitam JND. Okey, seterusnya kita masuk kepada contoh penyambungan litar lampu kawalan pendera cahaya iaitu bateri 12 watt akan disambungkan kepada soket power 1 ke papan mikropengawal. Ini papan mikropengawal. Bateri akan disambungkan kepada power 1. Bateri 2 iaitu 12 watt juga akan disambungkan power 2 iaitu pada modul geganti. Ini merupakan modul geganti. Power juga disambungkan di sini iaitu bateri 12 watt. Seterusnya adalah pendera cahaya. Wayar merah disambungkan kepada 5 watt dan wayar hitam disambungkan kepada GND dan wayar kuning disambungkan kepada analog input 1. Okey, pendera cahaya. Dia ada 3 wayar merah, hitam dan kuning. Disambungkan kepada sambungan yang telah ditetapkan ini. Seterusnya diod pemancar cahaya iaitu wayar merah disambungkan kepada 5 watt, wayar hitam disambungkan kepada JND dan wayar kuning disambungkan kepada Dout 1. Seterusnya lampu LED 12 watt. Ni lampu LED 12 watt. Melibatkan 2 wayar iaitu wayar merah dan wayar hitam. Wayar merah disambungkan kepada bahagian negatif modul geganti output 1 dan wayar hitam disambungkan kepada bahagian negatif modul geganti output 2. Ini merupakan modul geganti. Wayar merah akan disambungkan kepada positif dan wayar hitam disambungkan kepada negatif. Okey, baiklah semua pelajar. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada minggu ini. Ingatlah bahawa setiap kejayaan perlu dicapai dengan usaha. Okey, terima kasih semua pelajar. Jumpa lagi di kelas akan datang. Bye.